Sultan Ibrahim dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Dr. Azmi Rohani pula dimasyurkan sebagai Pro-Chancellor pada majlis yang sama. Hantaran tersebut turut memaklumkan bahawa majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesada Johor itu juga menyaksikan pemasyuran naik taraf Kolej Pengajian Islam Johor sebagai Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim yang turut disempurnakan oleh Sultan Ibrahim. Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat memeterai memorandum persefahaman MOU dengan pihak Agrobank, Universiti Putera Malaysia UPM dan Seacom System Sdn Bhd bagi penyediaan latihan serta kemahiran pinjaman perniagaan kepada veteran dan anggota tentera yang akan bersara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, menerusi MOU berkenaan, Agrobank akan menyediakan skim pembiayaan perniagaan kepada veteran dan anggota bakal bersara yang terlibat dalam keusahawanan agro makanan. Menurut ahli lagi, pihak UPM pula akan bekerjasama dalam program Usahawan Tani Putera Perhebat dalam menyediakan latihan dalam bidang pertanian dan agro makanan, manakala Seacom System pula menawarkan latihan dan peluang kerjaya dalam industri satelit dan komunikasi. Kolej Siasan Pelajaran Johor KYPJ mencatat sejarah tersendiri apabila memperoleh pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records kerana berjaya menghimpunkan 810 syair menerusi buku kumpulan syair putera-puteri hujung Medini. Ketika berucap pada majlis pengiktirafan Malaysia Book of Records kepada KYPJ di Johor Bahru, Pengurus Besar Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor, Husaini Muklis berkata, pengiktirafan tersebut adalah bagi kategori penyertaan teramai pelajar dalam buku gubahan syair iaitu melibatkan 810 pelajar berumur 13 hingga 19 tahun dari 78 buah sekolah menengah seluruh negeri Johor. Seorang guru teknologi komunikasi dan maklumat ICT dari Sekolah Kebangsaan SK Bagan Serai Perak yang gigih mengetengahkan aspek keselamatan cyber kepada anak muridnya menerima 2 anugerah kecemerlangan Sukarelawan ICT Malaysia 2023. Azharul Faiz Zainal Abidin yang juga merupakan penolong kanan ko-kurikulum SK Bagan Serai muncul sebagai sukarelawan terbaik keseluruhan bagi anugerah kecemerlangan Sukarelawan ICT Malaysia 2023 yang menerima anugerah cemerlang bagi kategori Sukarelawan ICT Malaysia MIV bersama sekolah dan anugerah bintang handalan bagi kategori anugerah khas MIV. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi percetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Orang kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport, pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Kapsul Masa.
Pada 8 Disember dalam tahun 2010, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar berkenan berangkat bagi menyempurnakan perasmian Multaka Ulama Darul Takzim di Pusat Persidangan Antarabangsa Persada Johor. Dalam titahnya, baginda menegaskan bahawa sistem beraja dan kerajaan Melayu yang wujud sejak ratusan tahun lalu masih lagi kekal hingga ke hari ini serta termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Apabila pihak British memberikan kemerdekaan kepada negara ini, mereka menyerahkan semula tanah Melayu kepada tuannya, iaitu Raja-Raja Melayu dan rakyatnya. Titah baginda lagi, apabila sudah menjadi persekutuan, hak kaum lain terus dijaga dan dihormati. Penganjuran Multaka Ulama pada kali ini menjadi platform untuk membincangkan isu-isu ketuanan dan kedaulatan Melayu secara berkhemah tanpa menyentuh sensitiviti orang Melayu dan Bumi Putera seperti mana yang dijamin dan termaktub di dalam perlembagaan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kota Baru 89.8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Buka tirai lagi pertemuan untuk Aspirasi 10.1. Hari ini 14 Disember 2023 bersamaan 1 Jamadil Akhir 1445 Hijriah. Semoga baik-baik lagi untuk anda. Selamat bekerja dan juga selamat bertugas. Semoga apa yang kita buat hari ini ada manfaat, ada lagi ciptaan kebaikan kita. Itu yang penting tu, okey. Dan sama-sama kita fokus dalam apa yang kita buat sebab kita kena yakin. Yakin kepada siapa ni? Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab bila kita yakin itu semua akan terasa mudah dan juga menyenangkan serta menenangkan. Itu yang penting tu. Sebab semua Allah yang berikan untuk kita. Tak ada pun milik kita kan, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, selepas ni ada rancangan Tahsinul Ibadah. Macam biasa kita nak belajar lagi tentang ibadah. Kita nak baca kitab dan ada sesi soal jawab. Kita boleh tonton di YouTube juga di Facebook IKIM. Perkongsian akan bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Sekarang kita berhibur dahulu bersama dengan Nazri Johani. Lagunya Tak Seindah Sentuhan Mata. Kekal di IKIM, Inspirasi Info Islami. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap? Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap? Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hinggap? Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. College Universiti Islam Perlis, KUIPS,
sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS. Ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran. Allowance sara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada terma dan syarat. Pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid. Tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari. Daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun Bye. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita nak teruskan lagi bola bicara kita menerusi rancangan Tahsinul Ibadah seperti biasa. Anda boleh tonton di YouTube, di Facebook IKIM sebab ada siaran langsung dekat situ. Juga kita buka ruang peluang untuk anda hantarkan soalan pertanyaan ke talian WhatsApp konti 0112900404 mahupun anda boleh letakkan soalan pertanyaan anda di dalam ruangan platform media sosial dekat Facebook, di YouTube IKIM. Okey, dan seperti biasa menerusi rancangan Tahsinul Ibadah, jom nak sama-sama bawakan lagi perkongsian ilmu dengan tetamu kita yang dah pun ada dekat konti, nak mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Kembali lagi Ustaz untuk minggu ni kan. Alhamdulillah, walaupun kita ke arah mana laluannya, syukur ilmu dan juga kelas kita dekat sini dah dapat diteruskan seperti biasa. Baik, kita buka ruang peluang kepada anda untuk tanyakan soalan kalau lebih-lebih lagi sebab hari ini kita nak belajar tentang muamalat dalam Islam. Dan fokus kita dalam tajuk kita untuk hari ini iaitu halangan transaksi. Okey, nanti kita akan bincang tentang bab ini. Sebelum kita nak mulakan, Ustaz boleh tak sediakan sedikit mukadimah Ustaz untuk persediaan kita, jiwa hati kita ni nak mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah. Sedikit mukadimah Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Terima kasih kepada yang dimuliakan DJ Syafiq Sama Ustaz, selaku penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, yang didoakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedang sidang pendengar IKIM sekalian. Apabila disebut kehidupan dunia, maka ia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sabab musababnya. Bersama dengan sabab musababnya. Setiap perkara-perkara, setiap kesan-kesan, sama ada kesan buruk ataupun kesan baik, ada sababnya, ada faktornya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengannya. Untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dan mempercayai bahawasanya sebab baik dan sebab buruk bukan hanyalah sesuatu yang bersifat fizikal. Bukanlah sesuatu yang bersifat hissi. Bukan hanya sesuatu yang bersifat boleh nampak. Tetapi lebih daripada itu, ada sebab-sebab yang boleh mendatangkan kebaikan, ada sebab-sebab yang boleh mendatangkan keburukan yang bersifat rohani. Yang bersifat rohani. Apabila ia bersifat rohani ini, ia seperti sesuatu yang tidak disedari ataupun sesuatu yang tidak diperduli, sedangkan daripada perbandingan antara sebab-sebab rohani dan sebab-sebab fizikal, sebab-sebab kerohanian ini ataupun sebab-sebab perkara yang tak nampak ini adalah lebih lagi dalam memberi kesan kebaikan dan keburukan. Apa dia? Mudah sahaja. Sebab-sebab untuk mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia yang sementara ini adalah apabila kita beriman dan beramal soleh. Dan sebab-sebab yang boleh mendatangkan keburukan dan kerosakan adalah apabila kita melanggar iman dan amal soleh, apabila kita melakukan derhaka, apabila kita melakukan maksiat. Justru terkadang manusia dia memeriksa apakah punca seperti kehidupannya ada masalah. Dia mencari dari segenap
segi, dari luar, dari dalam, dan dia merasakan tidak ada kekurangan dalam hidup dia. Tetapi mengapakah dia merasakan bahawasanya kehidupan dia itu seperti kacau bilau, kehidupannya seperti tidak tenteram, sedangkan pada zahirnya kehidupan dia itu dilengkapi dengan semua sebab-sebab yang boleh mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rasa selesa. Rupa-rupanya dia tak perasan ataupun dia tidak tahu bahawasanya di sana ada satu perkara lagi yang kita sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus meyakininya, bahawasanya iaitu yang disebutkan tadi adalah sebab-sebab yang tak nampak. Iaitu apa? Apabila seseorang itu dia tidak patuh pada perintah Allah, dia melakukan derhaka, dia melakukan maksiat, perkara itu sebenarnya akan mendatangkan dalam kehidupan dia sesuatu yang menyebabkan dia tak aman, mendatangkan dalam kehidupan dia sesuatu yang dia rasa tidak tenteram, walaupun daripada segi zahirnya kehidupan dia sudah cukup, sudah lengkap. Maka apa yang saya nyatakan tadi sebenarnya menjawab persoalan dia. Kalau kita berdamai dengan Allah, istilahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan perkara-perkara yang membahagiakan kehidupan kita, walaupun pada zahirnya kehidupan kita itu tak lengkap, walaupun pada zahirnya kehidupan kita itu tak cukup, ataupun walaupun pada zahirnya kehidupan kita itu tidak mewah, Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar kepada kita bantuannya, sehingga walaupun kita hanya memiliki sedikit, tetapi kita rasa seperti seluruh dunia kita yang punya. Kerana apa? Kerana pentadbir dunia, pencipta dunia telah datangkan kepada diri kita sesuatu yang membahagiakan kita. Maka oleh kerana itu, kembalilah kita semua kepada Allah, maka kita akan dapat segala-galanya, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah kan Ustaz. Semoga kita akan hidup dengan tenang, dengan senang, orang kata kan Ustaz, tanpa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita letakkan kaitan dan juga ikatan kita ini kepada Allah sampai bila-bila, insya-Allah. Ustaz, terima kasih atas bukaan kita untuk sesi, orang kata apa, buka bicaralah Ustaz dalam sesi pertemuan ini, insya-Allah. Baik, jom kita nak teruskan lagi untuk pertemuan kita ini, membawakan perkongsian kitab Intisari Matan Al-Zubat bagi anda sahabat-sahabat pendengar yang ada kitab ni. Boleh tengok ni dekat dalam Facebook dan juga YouTube IKIM, okey, di mana kita akan buka terus ke halaman 157 untuk kita bincangkan dalam bab halangan transaksi. Jadi Ustaz, jom kita akan mulakan sesi bincang kita ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab apa ni yang kita nak belajar? Nama bab ni bab hajar. Hajar. Kalau hajar maknanya batu. Hajar batu. Hajarul aswad, batu hitam. Hajrun maknanya adalah sekatan. Maknanya adalah sekatan. Apa kaitan bab sekatan ini dipelajari dalam bab muamalat? Dalam bab muamalat ada satu bab khas yang kita akan belajar tentang sekatan. Jadi apa kaitan dengan isu-isu muamalat? Bab hajar ni adalah bab yang mengajar kita satu perkara dalam hukum syarak ni, iaitu mengenakan sekatan terhadap seseorang dalam urusan kewangan. Itu makna sekatan. Mengenakan sekatan terhadap seseorang dalam urusan kewangan. Apa maksud dia? Maksudnya, dia disekat daripada menggunakan kewangan dia. Adakah perkara seperti ini wujud dalam civil? Kita biasa dengar tak? Seseorang itu disekat, kena freeze account dia. Di freeze account dia. Akaunnya telah dibekukan untuk menyekat dia daripada menggunakan wang tersebut. Ataupun apa? Ataupun seseorang itu disekat daripada membuka syarikat. Contohnya seorang muflis. Seorang yang muflis, maka dia disekat daripada membuka syarikat. Seseorang yang ada hutang,
Satu orang dia ada hutang, sehingga kan kadang kalau dia nak buka akaun dengan syarikat telekomunikasi pun dia tidak dibenarkan kerana ada hutang yang belum diselesaikan. Maka idea itu sebenarnya ada walaupun di dalam hukum civil, maka di dalam syarak juga ada. Sebab apa? Sebab apa? Terkadang sekatan terhadap ke atas seseorang dalam urusan kewangan itu diperlukan. Dia ada dua objektif. Objektif yang pertama adalah untuk menjaga orang itu sendiri, atas maslahat dia itu sendiri, selamatkan dia. Untuk selamatkan dia. Yang kedua, dikenakan sekatan ini atas maslahat orang lain. Contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Allah memerintahkan kepada pihak penjaga, ibu dan ayah, khususnya ayah, supaya jangan serahkan harta anak mereka yang belum lagi baligh, serahkan harta itu ditadbir sendiri oleh anak mereka. Wala tu'tus sufaha, jangan kamu bagi. Quran guna perkataan apa? Jangan kamu bagi harta kepada golongan sufaha. Antara golongan sufaha ni budak-budak yang belum baligh. Maka jangan biarkan mereka menggunakan harta itu sendiri bebas. Bahkan walaupun itu harta dia, itu statusnya harta dia. Contohnya duit raya anak-anak. Jangan biarkan anak itu dia pakai duit raya itu sendiri dengan pertimbangan dia sendiri untuk dia pakai duit dia. Bahkan yang perlu manage, yang perlu jaga sebagai trustee untuk menjaga harta anak tersebut adalah ayah dia. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum. Jadi cara dia, duit itu kamu pegang, kamu sebagai trustee pegang, dan perbelanjaan mereka kamu yang uruskan. Berapa banyak yang diperlukan, maka kamu yang keluarkan dan sempurnakan. Itu kaedah ini ada dalam syarak. Kerana apa? Syarak juga menjaga dan mengambil berat dalam soal yang disebut idha'atul mal. Idha'atul mal ni maksudnya adalah menyia-nyiakan harta. Jadi bila seseorang dia tidak tahu, tak reti menguruskan kewangan dia, kalau kita biar dia uruskan sendiri, maka dia akan membawa kepada menyia-nyiakan harta. Contohnya budak kecil, dia tak pandai sangat dalam bab mengira. Jadi kalau dia pergi kedai, biarkan dia uruskan sendiri. Kalau dia kena kelentong dengan orang yang orang yang dia berurusan dengannya, maka dia tak boleh berfikir. Contoh dia pergi kedai, pakcik itu kata, misalnya lah, ini harga dia RM50. Dia bagi RM50, dia dapat gula-gula, dia balik. Dia tak ambil duit baki pun. Maka perkara ini, atas kesedaran ini, maka syarak telah menetapkan satu perkara yang dipanggil sekatan ke atas seseorang dalam urusan kewangan, yang dalam bahasa Arabnya dipanggil al-hajru. Al-hajru. Ingat, dua objektif, dua hikmah. Pertama, untuk menjaga maslahat orang itu sendiri. Untuk menjaga maslahat orang itu sendiri supaya dia tak jadi rugi. Kerana ada orang yang mana kita kena ambil tanggungjawab jaga dia. Walaupun dia tak suka, walaupun dia tak nak, walaupun dia tak selesa, tetapi kena paksa dia supaya jangan uruskan harta dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menjaga maslahat orang lain. Nanti kita akan tengok contoh-contoh bagi kedua-dua maslahat yang saya telah sebutkan tadi. Bait syair yang pertama di bawah bab ini, kata pengarang, jami'u man alaihi syar'an yuhjaru saghirun au majnunun au mubadhiru. Baik, maksudnya semua golongan yang dihalang urusan transaksi keuangannya
di sisi syarak, termasuk kanak-kanak, orang gila atau pembazir harta? Tiga contoh diberikan. Golongan yang dikenakan sekatan dalam pengurusan kewangan mereka. Yang pertama, saghir. Yang kedua adalah majnun. Dan yang ketiga adalah mubazzir. Yang pertama, saghir. Saghir, maksud saghir adalah kanak-kanak. Yang kedua, majnun, orang gila. Yang ketiga, mubazzir. Mubazzir ini, kalau kita tengok terjemahan dia, adalah orang yang membazir. Tetapi, yang dimaksudkan di sini bukan membazir yang kita fahami. Bukan. Oh, dia ni membazir ni, so jangan bagi duit kat dia. Biar kita pegang. Orang suka shopping, orang asal nampak barang beli. Tak. Dalam bab ini, mubazir bukan itu yang dimaksudkan. Mubazir yang dimaksudkan ni, orang yang mana dia menyia-nyiakan hartanya. Menyia-nyiakan hartanya, maksudnya dia tak faham untung rugi. Dalam penggunaan harta. Contoh, dalam kitab dia bagi contoh. Contohnya, satu orang, dia nak nyalakan api. Biasa orang pakai kertas kan? Dia ambil duit RM10, bakar, bagi api menyala. Ambil RM50, bakar, bagi api menyala. Maka orang ni, dia dipanggil dalam istilah sebagai mubazir ataupun safi. Contoh yang lain, dia tak faham. Dia tak boleh beza kuning, duit kuning tak ada. Dia tak boleh beza merah, hijau, hijau muda. Dia tak boleh beza. Dan duit ni, dia tak boleh beza duit besar, duit kecil. Dan dia kadang-kadang dia ambil duit, dia bubuh dalam lubang tanah, dia flush. Contoh. Nampak tak? Maksudnya dia ada masalah mental dia dalam pengurusan kewangan, sehingga duit itu dia telah buang-buang macam tu sahaja, buang dalam tong sampah kadang, buang dalam longkang kadang. Maka kita tak kata orang, oh baguslah dia ni tak cinta dunia, tak. Daripada segi syarak tidak mengiktiraf. Betul. Betul, dunia tidak ada harga, tapi bukan begitu caranya menguruskan duit. Kalau kamu rasa duit itu tak berharga, kamu sedekahkan, kamu infakkan. Bukan caranya pergi buang dalam lubang tandas, ataupun pergi bakar, ataupun pergi buang dalam laut. Maka kalau dia buat seperti itu, maka golongan ini dikira sebagai mubazir. Kita kena pegang tangan dia. Kita kena sekat dia daripada dia menggunakan harta dia sendiri. Biar ada orang lain, trustee, yang pegang harta dia, dan berapa banyak keperluan dia, nafkah dia, maka sebanyak itu akan dikeluarkan daripada trustee tadi. Contoh yang lain sebenarnya, orang yang dikira mubazir ini adalah orang yang menggunakan hartanya pada benda-benda yang haram. Contohnya, ayah ni, ada anak dia, walaupun dah balik, walaupun dah besar, tapi harta ni memang guna atas benda yang haram. Maka harta itu perlu di-freeze, perlu diambil. Jangan biarkan anak itu guna harta itu sendiri. Biar kita yang jaga, biar kita yang handle. Kalau dia pegang akaun sendiri, maka dia akan gunakan duit itu, dia akan gunakan harta itu pada perkara-perkara yang haram. Maka tiga golongan ini yang telah disebutkan di awal bab hajar adalah orang yang dikenakan sekatan dalam bab kewangan demi menjaga maslahat dirinya sendiri. Menjaga maslahat dirinya sendiri. Bukan menjaga maslahat orang lain, tetapi demi menjaga maslahat dirinya sendiri. Sebab kalau kita biarkan yang dia ni urus sendiri, kesian kat dia. Kesian kat dia. Kesian kat budak-budak tu nanti kena tipu. Orang yang tak ada akal, orang gila, dia tak boleh beza antara duit kecil, duit besar. Untuk dapatkan gula-gula pun mungkin bagi duit 50 pun dia tak akan ambil baki, dia tak boleh berfikir dengan baik dalam bab kewangan. Maka dikenakan sekatan untuk menjaga maslahat diri mereka sendiri. Itu bait syair yang pertama.
Okey, baik Ustaz. Itu antara yang kita sempat tahu di awalnya bagaimana urusan satu transaksi itu ada hikmahnya di situ kan kepada golongan-golongan yang tertentu. Okey, kita nak berehat seketika Ustaz dan kembali selepas ni kita akan sambung sedikit lagi beberapa bait syair yang boleh kita faham dan kita belajar di situ insya-Allah. Okey, rehat seketika untuk anda, kekal bersama IKIM. Anda kalau ada soalan berkaitan juga dengan transaksi ini, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 ataupun soalan anda boleh letakkan di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Penyampaian berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya dhal jalali wal Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kembali bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tasnul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharam. Untuk anda yang berada di dalam platform media sosial, teruskan like, komen, share dan juga kita nak bawakan sesi soal jawab kita juga. Kalau ada soalan pertanyaan berkaitan dengan hari ini tajuk kita iaitu halangan transaksi, anda boleh letakkan soalan anda itu di bahagian ruangan komen di dalam platform media sosial kita. Dan terus kita nak sama-sama lagi dengan Ustaz Ahmad Lutfi untuk nak teruskan lagi baik-baik syair kita yang boleh kita belajar. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sepotong ayat dalam Al-Quran yang menyebut bagaimana seorang ayah menguruskan harta anak dia. Kita cuba memberi fokus sedikit tentang masalah ini. Yang pertama sekali,
duit anak ni bukan duit ayah. Itu dia. Duit anak ni bukan duit ayah. Kecuali kalau duit yang ayah bagi kepada anak. Kalau ayah bagi duit kepada anak, kalau dia terdesak, dia boleh ambil balik. Dia boleh ambil balik. Dibenarkan? Boleh. Dia tak dikira bawa siku. Ini special case. Kalau ibu bagi, kan kadang ada ibu bapa yang dia simpan duit dalam akaun anak dia setiap bulan, dia carum dalam misalnya tabung haji ke ataupun mana-mana bank ke sebagai pendapatan untuk anak dia. Tapi kalaulah tiba-tiba dia terdesak, maka dia boleh ambil balik. Tak berdosa, tak dikira bawa siku. Tapi kalau duit yang orang bagi kepada anak dengan apa pun sumber, mungkin ada orang bagi duit sunat, orang bagi duit raya, mungkin anak tu ada masuk pertandingan, dia dapat duit, dapat hadiah, maka status duit itu adalah duit anak. Ayah hanya dikira sebagai pengurus sahaja. Dikira sebagai pengurus. Pengurus bagaimana? Kalau ada keperluan, maka ayah boleh, keperluan anak, ada keperluan anak, maka ayah boleh menggunakan duit itu secara berhemah. Konsep dia, konsep pengurusan seorang ayah terhadap duit anak dia, konsep dia adalah maslahat. Kalau ada maslahat dalam penggunaan duit tadi, maka dia boleh guna. Ada maslahat, ada keuntungan, dan tidak dibenarkan ayah itu menguruskan harta anak itu dalam perkara-perkara yang berisiko rugi. Tak boleh. Dia tak boleh uruskan harta anak itu dalam perkara-perkara yang berisiko rugi. So, dalam perkara yang ada maslahat yang boleh mendatangkan keuntungan, hatta dia boleh jual pun. Dia boleh jual pun harta anak itu, sekiranya dengan menjualnya boleh mendatangkan yang disebut dalam istilah fiqh sebagai ribtah, iaitu ada keuntungan. Kalau tidak, dia tidak boleh gunakan. Dia kena elakkan daripada meletakkan harta anak itu dalam keadaan yang berisiko rugi. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ini perkara yang mungkin sebahagian kita jarang buat atau kebanyakan orang jarang buat, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hendaklah kamu uji budak-budak yang belum baligh ni sehingga dia baligh. Kena uji. Uji itu maksudnya kena ajar dia, kena latih dia dalam bab menggunakan kewangan. Alim abang, tolong beli sekejap bang. Tolong beli. Tengok dia reti tak beli. Tapi kita tengok dia belakang. Pantau dia. Ataupun seseorang peniaga. Dalam kita kata, satu orang tu dia ni peniaga. Maka dia kena ajar anak dia, kalau dia memang nak jadikan anak dia peniaga, biasanya bangsa lain buat benda ni. Iaitu dia cuba tengok anak dia duduk kat kaunter, tengok macam mana dia berurusan dengan customer. Kalau dia ni peladang, tengok anak dia, dia nak bagi anak dia pun jadi peladang juga, pandai tak pegang cangkui, pandai tak pegang sabit untuk dia dapat menguruskan kewangan. Kalau anak perempuan pula, dalam kita ada bagi contoh, pandai tak dia ni jaga makanan, daripada kena makan kucing. Dia reti tak, ajar dia supaya macam mana cara nak menjaga makanan. Letak tudung saji, tutup, letak tempat yang tinggi, letak air di tempat yang selamat. Ini semua sebenarnya diminta oleh Al-Quran untuk kita latih anak kita. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Dan Quran kata, bila kamu dah nampak ada talent, ada reti pada diri dia, barulah kita serahkan harta itu kepada dia. Tapi kalau nampak walaupun umur dah banyak dah, umur 17, 18, tapi kehidupan dia, cara buat dia macam kanak-kanak lagi, maka walaupun dah besar, kita pegang lagi. Jangan bagi harta itu kepada dia, kerana kita faham harta dia boleh merosakkan seseorang. So jangan cepat sangat bagi duit banyak kepada anak yang belum lagi matang, kerana kita khawatir akan merosakkan diri dia, walaupun duit itu adalah merupakan duit dia. Yang kita bincang ni duit dia lah ni. Walaupun duit itu adalah duit dia, maka kena sekat daripada membenarkannya bebas menggunakan harta dia. Kemudian dalam bait syair yang kedua, kata pengarang, tasrifuhum li nafsihim qad ubtila wa muflisun qad zada dainuhu ala.
Baik, maksudnya transaksi pengurusan keuangan mereka untuk diri mereka sendiri dibatalkan dan juga yang muflis iaitu hutangnya melebihi. Ini adalah merupakan natijah ataupun implikasi daripada kita kata apa? Daripada kita kata tiga golongan yang disebutkan tadi itu dikenakan sekatan dalam pengurusan kewangan. Apa implikasi dia? Implikasi dia sebarang transaksi yang dia buat itu semuanya tidak sah. Sebarang transaksi yang dilakukan oleh mereka, oleh saghir, oleh majnun, oleh mubazzir, semuanya kita hukumkan sebagai tidak sah. Dengan erti kata yang lain, orang gila ni apa sahaja urusan keperluan dia, bukan dia urus sendiri. Kena pihak penjaga harta itu yang menguruskannya. Mereka yang menjadi orang tengah. Mereka yang menguruskan secara direct. Jangan membiarkan orang gila, majnun menguruskannya sendiri. Begitu juga sahabi. Sebarang urusan jual beli, sebarang urusan berbentuk kewangan tidak boleh dikendali dan dihandle oleh sabi. Bahkan yang menguruskannya adalah siapa? Yang menguruskannya oleh penjaga hartanya, contoh adalah ayahnya. Begitulah juga mubazir. So kalau mereka menguruskannya sendiri, maka hukumnya tidak sah. Ini di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i, hatta budak-budak, ini biasa kita buat kan. Kita hantar anak kita pergi beli gula kat kedai gula. Ya. Dia pun tak adalah sampai tak reti nak beli gula kan. Beli gula, hantar ni ambil duit bang, pergi kedai depan tu beli gula. Budak tu baru umur 10 tahun. Budak umur 10 tahun reti nak beli gula, dia pun boleh berfikir kan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, untuk selagi dia belum balik, maka semua transaksinya dihukum sebagai tidak sah. Jadi kita nak buat macam mana? Selama ni memang kita biasa je hantar anak kita beli barang kat kedai. Ya. Apatah lagi kalau suami tak ada kat rumah, ibu sedang sibuk memasak di rumah, menguruskan rumah. Maka sebab itu dalam poin ni, dalam masalah ini, iaitu tasarruf sabi yang sudah mumayyiz, sebahagian ulama Syafi'i telah memfatwakan bahawasanya kalaulah barang-barang yang dibeli oleh budak-budak tadi barang-barang kecil yang disebut sebagai muhaqqarat, barang-barang basah, barang-barang kecil yang amount beliannya tidak besar, maka boleh dibenarkan. Dibenarkan kerana melihat fatwa majoriti ulama yang menghukumnya sebagai sah, dan kerana melihat bahawasanya sepanjang sejarah biasa sahaja daripada kalangan masyarakat Islam mereka menghantar hamba-hamba sahaya mereka yang kecil untuk menguruskan membeli keperluan dapur mereka. Maka kita ambil fatwa ini dan kita amalkan, iaitu apa? Sekiranya barang-barang yang nak diminta beli itu barang-barang kecil, maka hukumnya adalah boleh. Tapi kalau beli perkara-perkara yang besar, maka jangan biarkan anak beli sendiri, biar ibu yang belikan, biar ayah yang belikan, walaupun untuk beli barang mereka sendiri. Dan tambahan yang disebut dalam bait syair ini, golongan yang dikenakan sekatan terhadap penggunaan harta mereka adalah siapa? Adalah orang muflis. Jadi orang muflis apabila telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah, maka akan disita harta dia. Apa maksud sita? Maksud sita tu dia tak boleh guna harta dia. Dia tak boleh jual. Dia tak boleh bagi ke orang. Tak boleh. Apa pun tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Jadi orang yang muflis ni, dia kena faham ini hukum syarak. Bukan sahaja ini undang-undang, tapi segi hukum syarak. Kalau dia sudah diisytiharkan muflis, sebenarnya dia tak boleh jual harta dia. So kalau kita tahu orang ni muflis, kita tak boleh beli harta tu daripada dia sebenarnya. Sebab kalau dia jual kat kita pun sebenarnya tak sah. Tak sah. Kecuali jualan yang dikendalikan oleh dia panggil apa? Jabatan insolvency yang menguruskan orang muflis ni, dijual, dilelong. Hasil daripada duit lelong tu untuk apa? Digunakan untuk membayar hutang. Yang tu boleh. Jadi sebab itu orang yang muflis kadang-kadang ada harta yang tersorok, tersimpan. Yang ini dia sembunyikan
dia duk buat transaksi juga, sebenarnya dari segi syarak harta itu sebenarnya tidak sah untuk dia buat jual beli. Kalau dia buat jual beli tidak sah, duit yang dia ambil pun hukumnya adalah tidak sah. Okey, baik Ustaz, faham setakat itu Ustaz. Tapi beberapa soalan dah pun kita dapat Ustaz. Kita akan sambung lagi Ustaz untuk sesi bincang kita dalam tajuk halangan transaksi ini pada siri yang akan datang. Dan kita buka soalan pertanyaan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin nak bertanya berkaitan, mungkin ada kaitan dengan bab kita hari ni yang kita bincang ni. Okey, ada sahabat kita di dalam platform YouTube Ustaz. Dia bertanya, Ustaz, untuk pendapatan isteri, okey, boleh tak diuruskan oleh suami? Ada sambung ni kat bawah ni, katanya untuk mencegah perbelanjaan yang tidak berhemah. Ustaz, bagaimana Ustaz? Soalan ni daripada suami ke soalan ni daripada isteri? Rasa daripada suami sebab nama Mohsin namanya. Nama Mohsin. Daripada segi hukumnya, duit isteri bukan duit suami. Okay. Dan duit suami bukan duit isteri. Okay. Masing-masing ada tuan dia yang tersendiri. Oleh kerana itu, kalaulah ia berlaku secara paksa, tidak boleh. Suami tidak ada kuasa daripada segi memaksa dan meletakkan syarat bahawasanya semua pendapatan isteri, semua gajinya, kad bank isteri dipegang oleh suami. Tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Kerana pertama, isteri ini orang yang telah baligh. Dia dah dewasa. Maka yang boleh dilakukan oleh suami hanyalah menasihati, selagi mana isteri itu tak gunakan pada benda-benda yang haram, maka hukumnya dibenarkan oleh syarak. Syarak membenarkan satu orang menggunakan harta dia hatta untuk membeli barangan-barangan yang mewah. Daripada segi hukumnya boleh. Tetapi kalau berlebihan, dia sampai ke tahap makruh, tak jadi sampai haram. Adapun kalaulah pendapatan isteri itu dipegang oleh suaminya secara paksa, maka tak boleh. Tak boleh. Maka apa yang suami boleh lakukan hanyalah menasihati. Menyekat ataupun mengancam tidak sepatutnya berlaku. Okey, baik. Okey. Soalan dari Rashid Reza. Okey, Ustaz. Mana lagi okey, lagi bagus transfer wang melalui cash pada zaman sekarang? Digital banyak menggunakan phone. Yang mana lebih baik Ustaz? Mungkin ada sudut pandang Tidak Islam. ada yang mana lebih baik. Yang mana lebih senang kepada kita buat. Okey, baik, mudah kan Ustaz? Okey. Seterusnya sahabat kita ada yang bertanya di sini, Ustaz. Saya ada terima seorang kawan yang bertugas di dalam rumah ibadat orang bukan Islam. Okey, dia minta saya menyumbang berupa hamper untuk program di rumah ibadat mereka. Adakah saya boleh menyumbang atau tidak boleh? Mohon pencerahan Ustaz. Secara umumnya, kaedah dalam hukum syarak, kita tidak boleh menjadi ejen sesuatu maksiat itu berlaku. Kita tak boleh menjadi ejen. Kita tak boleh menjadi sebab. Menggalakkan, memotivasikan, menjadi punca sesuatu maksiat itu berlaku. Maka ulama membicarakan tentang servis perkhidmatan supply yang kita lakukan, dan kita berurusan dengan orang-orang bukan Islam dalam perkara rumah ibadat. Sekiranya perkhidmatan, servis, sumbangan yang kita berikan dia menjurus ke arah apa? Ke arah trust kepada ibadah mereka. Maksudnya kita menyediakan tempat yang dengannya mereka beribadah. Itu contoh. Kita menguruskan peralatan yang dengan peralatan itu mereka boleh gunakan untuk ibadah secara spesifik, maka hukumnya tak boleh. Tetapi kalaulah dia bersifat kebajikan, dia bersifat kemanusiaan, yang dia boleh berlaku di mana-mana. Tak semestinya benda tu berlaku kat rumah ibadah je, kat luar pun orang buat juga. Misalnya, contohnya kita bagi